biasa serta solat asar kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan kaum muslimin, hak-hak seorang muslim. Kita ada pembahagian ini menyambut Syawal, dan kita dapat isi juga beberapa 3 hari untuk ziarah di pemaafan dan kita pada Ramadan insyaAllah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka seorang malaikat membuat seruan bahawa kamu bertuah dan langkah-langkah kamu membawa keberkatan dan kamu telah menyediakan sebuah mahligai di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bahawa kamu berdoa dan langkah-langkah kamu membawa keberkatan dan kamu telah menyediakan sebuah mahligai di dalam syurga. Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dimerdekakan, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit maka dia berada dalam kurfah syurga. Wahai Rasulullah, apakah itu kurfah syurga? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, buah-buahan syurga yang telah dipetik. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu dan dia memperelokkan wudunya lalu menziarahi saudara Islam yang sakit dengan mengharapkan ganjaran pahala, akan dijauhkan daripada neraka jahanam sejauh 70 kali. Hadrat Sahih Bunani radhiyallahu anhu berkata bahawa saya bertanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, wahai Abu Hamzah, apakah itu hari? Beliau menjawab, tahun, iaitu ia 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang menziarahi orang sakit, sesungguhnya dia menyelam dalam rahmat, dan apabila dia duduk di sisi pesakit, maka rahmat akan meliputinya. Lalu saya, iaitu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kelebihan ini didapati oleh orang sakit yang menziarahi orang sakit. Apakah pula yang didapati oleh pesakit itu sendiri? Baginda SAW menjawab, dosanya akan diampunkan. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu berkata bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa sahaja yang menziarahi orang sakit, sesungguhnya dia menyelam dalam rahmat, dan apabila dia duduk di sisi pesakit, maka rahmat akan meliputinya. Lalu saya, Sayyidina Anas radhiyallahu pun bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kelebihan ini didapati oleh orang sihat yang menziarahi orang sakit. Apakah pula yang didapati oleh pesakit itu sendiri? Baginda SAW menjawab, dosanya akan diampunkan. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit, maka dia menyelam dalam rahmat, dan sesiapa yang duduk di sisi orang sakit, maka dia tenggelam dalam rahmat. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, apabila dia bangun dari sisi pesakit itu pun, dia masih menyelam dalam rahmat sehinggalah dia kembali ke tempat di mana dia datang. Hadis riwayat Tabrani, Majmu' Az-Zawaid. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagi, maka 70,000 malaikat akan mendoakannya untuknya sehingga ke petang. Jika dia menziarahi pada waktu petang, maka 70,000 malaikat mendoakannya untuk
hidupnya sehingga ke pagi, dan dia akan mendapat kebun di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika kamu pergi menziarahi orang sakit, maka suruhlah dia mendoakan untukmu, kerana doanya diterima seperti doa para malaikat di Majah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika kamu pergi menziarahi orang sakit, maka suruhlah dia mendoakan untukmu, kerana doanya diterima seperti doa para malaikat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, semasa kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki Ansar radhiyallahu anhu lalu memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ansari itu berpaling untuk pulang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara Ansar, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sahabat itu menjawab, baik. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang ada di sisi baginda Nabi SAW, siapakah antara kamu yang akan menziarahinya? Lalu baginda SAW pun bangun, dan kami pun bangun bersama baginda Nabi SAW. Kami semuanya beberapa belas orang. Kami tidak memakai kasut, sarung kaki kulit, kupiah, dan tidak juga yang berbaju. Kami berjalan di atas tanah yang berbatu itu sehingga kami sampai ke sisi Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang daripada kaumnya yang sedang duduk di sisinya bermundur ke belakang, dan Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersama baginda SAW datang menghampiri. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beramal dengan 5 amalan dalam satu hari, maka Allah SWT akan menulisnya dalam kalangan al-syurga. Yang pertama, menziarahi orang sakit. Kedua, menghadiri jenazah. Ketiga, berpuasa. Keempat, menunaikan solat Jumaat. Dan kelima, memerdekakan hamba. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi insyaAllah tuan dan dimulakan oleh Allah SWT. Petang ini kita mendengar beberapa hadis Nabi SAW tentang kelebihan yang kita menziarahi saudara-saudara kita yang sakit. Kita ada jauh dekat dengan karya kita, dalam jiran kita dan sebagainya. Semuanya ini dituntut supaya kita menziarahinya, kerana bila kita menziarahinya, Allah menjadikan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang yang menziarahinya. Dan disebutkan jadi tadi, maknanya mohonlah doa kepada orang yang sakit. Orang yang sakit doanya sangat makbul, doanya seperti para malaikat. Jadi insyaAllah banyak pengetahuan dan ilmu yang kita terima pada petang ini dapat kita mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran kita dan sahabat anda yang lain insyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kibarah dan surah al-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa